Kalau korang tanya Abang Boy lah, pembunuh berseri yang mana paling teruk? Pada pendapat Abang Boy, kita ada Ted Bundy, Albert Fish, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, BTK, Jack the Ripper and so on. Banyak bro, terlampau banyak sangat nama-nama yang telah terpahat dalam sejarah sebagai manusia yang paling keji. Tetapi kalau korang tanya Abang Boy siapa yang paling banyak mangsa, Abang Boy rasalah Mamat ni easily dalam ranking top 3. Kalau kita combine semua mangsa-mangsa kepada pembunuh yang Abang Boy sebut tadi, masih lagi tak sampai dengan jumlah mangsa Mamat gila ni. Sehinggakan dia diberi nama julukan La Bestia di Colombia ataupun The Beast of Colombia. Nama Mamat ni adalah Luis Alfredo Garavito. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, kisah seram dan pelik terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni Abang Boy akan mengupas satu kes yang tak ramai orang tahu. Kes ni membuatkan Abang Boy rasa sangat tak selesa sebab dikatakan Mamat ni telah membunuh lebih kurang dalam 300 orang dan mangsa-mangsa Mamat ini adalah kanak-kanak. So kalau korang tak selesa untuk mendengar benda-benda macam ni, Abang Boy nasihatkan untuk skip video ni dan tengok video lain. Video ni adalah bertujuan untuk pembelajaran dan diharap dapat dijadikan tauladan kepada kita semua. So, viewer discretion is advised. Luis Alfredo Garavito dilahirkan pada 25 Januari 1957 di perkampungan Genova, Colombia. Dia adalah anak pertama daripada 7 adik-beradik. Ayah kepada Garavito ni bernama Manuel Antonio Garavito dan ibu dia pula adalah Rosa Delia. Menurut Luis, ayahnya adalah seorang kaki mabuk dan seringkali memukul Luis dan adik-adiknya. Tak cukup dengan tu, mak dia pun kena sama. Sepak terajang tu memang makanan dia orang lah. Kalau mak dia bengang dengan ayah dia, tempat melepaskan geram adalah Luis. Ada satu insiden di mana Luis diikat kepada pohon pokok dan dipukul dengan batang kayu disebabkan Luis cuba untuk defend mak dia daripada dipukul. Pada masa ni mak dia tengah syarat mengandung tau. Dan Luis berumur 6 tahun guys. 6 tahun tau. Disebabkan semua ni, Luis dan adik-beradik dia ni akan menyorok setiap kali bapak dia balik kerja. Punyalah trauma kehidupan budak-budak ni. Luis membesar dengan perkataan-perkataan maki hamun seperti anak haram, anak tak kenal diuntung dan sebagainya lah. Dia membesar menjadi seorang yang pendiam, akan tetapi dia mempunyai sikap panas baran yang sangat-sangat teruk guys. Pada zaman sekolah pula, Luis dijadikan mangsa buli disebabkan sifat pendiam dia. Dia selalu digelarkan garabato atau maksud lainnya adalah lembik. Dia sering kali dipukul dan dibuli, boleh dikatakan setiap hari guys. Pihak sekolah tak buat apa-apa pun pasal ni. In fact, Luis sebenarnya tak ada tempat untuk mengadu. Balik rumah mak bapak satu hal, pergi sekolah kena buli pula. Dia memang tak ada tempat yang dirasa selamat pada masa ni. Walaupun macam tu, menurut cikgu yang mengajar Luis, dia adalah seorang yang bijak dan sangat suka belajar. Lebih kurang macam nerd lah. Akan tetapi pada usia 11 tahun, bapa kepada Luis ni menyuruh dia untuk berhenti sekolah dan bekerja untuk menolong keluarga. Walaupun Luis tak setuju dengan keputusan bapa dia ni, dia terpaksa akur. Pada tahun 1969, Luis telah mendapat kerja di sebuah farmasi berhampiran dengan rumah dia. Dan di sinilah titik permulaan kesengsaraan Luis. Pemilik kedai tersebut dikatakan telah merogol Luis. Luis telah diikat ke katil, digigit, ditoreh dengan razor blade dan kulit Luis telah dibakar dengan lilin semasa Luis dirogol. Selepas terjadinya insiden ni, Luis terpaksa mendiamkan diri guys. Disebabkan pemilik kedai yang merogol dia ni dah berkahwin dan dia adalah kawan baik kepada bapak dia. Dia sedar kalau dia bagi tahu parents dia pun confirm dia kena balik sebab akan dituduh menipu. So dia decide untuk diamkan diri. Benda ni berlaku berulang-ulang kali guys. Menurut Luis, dia dicabul dan dirogol hampir setiap hari, menyebabkan dia trauma. Disebabkan ini, perangai Luis terus berubah. Mengikut pengakuan Luis, dia menjadi lebih pemarah. Ada sekali tu dia membunuh seekor burung dan bangkai burung tu dibedah untuk melihat organ dalaman burung tu. Oh, serius bro. Kebanyakan kes serial killer yang aku dah research, mesti ada daripada kecil diorang akan start dengan membunuh haiwan dulu. Serius. So kalau korang ada kawan-kawan korang yang suka bunuh binatang tu, korang standby je lah Dan pada masa ini, dia dah mula rasa tertarik kepada kanak-kanak yang lebih muda daripada dia. Dia menyuruh adik-adik dia untuk tidur dengan dia dalam keadaan tanpa seurat benang pun.
Keluarga Louis pun bukanlah orang senang. So, dorang terpaksa berkongsi katil bertiga. Benda ini berlaku depan mak bapak dia tau. Akan tetapi tak diendahkan sebab beranggapan kids being kids. Manalah budak-budak kecil ni tahu apa-apa. Pada masa ni jugalah Louis dah mula menjinakkan diri dengan minuman keras, sehinggakan dia menjadi seorang alkoholik. Umur dia pada masa ni 12 hingga 13 tahun tau. Gila betul. Dalam masa yang sama, dia dah start cuba meraba-raba kanak-kanak yang lain. Dan akhirnya pada usia Louis 15 tahun, dia terkantoi mencuba untuk merogol kanak-kanak lelaki yang berumur 5 tahun. Dia telah dihalau rumah selepas pertengkaran dengan bapa dia. Beberapa bulan selepas tu, Louis telah mendapat kerja di sebuah chain store dan pada masa yang sama, dia telah melanjutkan pelajaran dia dalam bidang marketing. Ini adalah masa di mana Louis cuba untuk menstabilkan life dia. Ia berjaya, akan tetapi tak lama guys. Louis susah sangat nak bendung sikap panas baran dia. Memang cepat triggered. Dia selalu sangat bergaduh dengan rakan-rakan sekerja dia. Bukan tu je, dengan customer pun dia henjut. Disebabkan ini, Louis dibuang kerja. Tak lama selepas tu, dia bekerja sebagai street vendor dengan menjual barang-barang ketuhanan, barang-barang agama dan juga menjadi pekerja rencang, membuat odd jobs di sekitar kampung. Dia juga mula menjalinkan hubungan dengan wanita-wanita yang rata-ratanya adalah single mother. Pada mulanya, Louis dikatakan sangat baik dan penyayang. Akan tetapi bila dia mabuk, dia menjadi seorang yang sangat mengongkong dan selalu mendera girlfriend dia daripada segi mental dan fizikal. Pada masa ni, dikatakan Louis mula menunjukkan simptom-simptom penyakit mental. Dia mula menjadi paranoia, psikosis, di mana Louis tak boleh lagi membezakan antara realiti dan fantasi. Dia juga mengalami masalah kemurungan. Semua ni disebabkan trauma yang dialami semasa membesar. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, Louis sendiri pernah mengakui yang dia teringin untuk ada family dia sendiri. Dia ingin menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab dan penyayang. Akan tetapi disebabkan selera dia ni pelik, dia tak mampu untuk menjalinkan hubungan dalam jangka masa yang agak lama. Louis dikatakan telah beberapa kali cuba untuk menamatkan nyawa dia sendiri, tetapi tak berjaya guys. Dia juga telah pergi mendapatkan rawatan psikologi di hospital tempatan. Memang dia nak cuba untuk mengubah nasib dia. Dia selalu pergi ke gereja, dia menghadiri sesi-sesi kaunseling untuk membendung ketagihan alkohol dia. Tetapi benda ni bertahan beberapa bulan je. Dikatakan ubat antidepresan yang diambil membuatkan dia lebih berfantasi untuk bersama dengan kanak-kanak. Pada awal tahun 1980, Louis dikatakan memulakan balik tabiat lama dia dengan mencabul dan merogol kanak-kanak di sekitar bandar dia. Dan setiap kali selepas dia membuat perkara terkutuk tu, dia akan menulis detail mangsa di dalam sebuah buku nota. Dia akan tulis nama, lokasi kejadian dan umur mangsa dia tu. Mangsa dia sangat-sangat banyak guys. Dikatakan pada tahun 1984, jumlah mangsa rogol Louis mencecah lebih 100 orang. Sure korang terfikir, macam mana boleh terlepas setan ni? Polis tak buat kerja ke? Okey, ini sebenarnya ada kena-mengena dengan perang saudara yang terjadi pada tahun 1960-an hingga ke hari ini antara kerajaan dan puak liberal. Perang ini menyebabkan ramai kanak-kanak menjadi yatim piatu dan hidup di jalanan. Dorang hidup sebagai peminta sedekah, pencuri dan lebih teruk, mereka melacurkan diri. Semua ini hanya untuk sesuap nasi. So kalau apa yang terjadi pada budak-budak ni, tak ada siapa pun yang akan perasan. Kalau ada yang report pun, pihak berkuasa malas nak ambil report pasal benda ni. So disebabkan ini, Louis telah mengambil kesempatan sepenuhnya. Dia akan menjanjikan budak-budak ni dengan kerja atau duit ataupun makanan. Budak-budak ni akan ikut je lah Louis. Bila dia bawa budak-budak ni ke pinggir bandar ataupun ke bangunan yang tak berpenghuni, di situlah Louis melakukan perkara terkutuk dia. Di antara tahun 1980 hingga ke 1992, Louis telah merogol dan menyeksa lebih kurang 200 orang budak guys. Selepas dari ni, dia dah tak lagi puas dengan menyeksa dan merogol. Perasaan membunuh tu membuat-buat dalam hati dia. Akhirnya pada 4 Oktober 1992, dia telah bertemu dengan seorang remaja yang berumur 13 tahun yang bernama Juan Carlos. Louis sedang minum di sebuah bar sebenarnya dan nampak Juan ni di seberang jalan. Dia mendekati Juan dan mengumpan Juan untuk menawarkan pekerjaan dan berjanji untuk membayar imbuhan sebanyak 500 pesos. Lebih kurang macam RM100 lah. Dia berjaya membawa Juan ke pinggir bandar. Di situlah Juan telah dirogol dan diseksa berulang-ulang kali tanpa belas kasihan guys. Dan akhirnya dibunuh dengan kejam oleh Louis. Mayat Juan ditemui dalam keadaan tak sempurna pada keesokan harinya. Muka ditumbuk sehinggakan gigi semua tercabut guys. Bahagian rektum telah dikelar, alat sulitnya juga telah dipotong dan penyebab kematian Juan adalah disebabkan lehernya dikelar. Juan adalah mangsa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Louis. Gila mat, memang kejam gila. Ini adalah titik permulaan Louis daripada menjadi seorang perogol bersiri kepada pembunuh yang mengorbankan banyak nyawa.
6 hari selepas tu, Luis membunuh lagi, tetapi kali ni dia merentas negeri ke Trujillo, kampung halaman Luis. Dia telah membunuh seorang kanak-kanak yang berumur 12 tahun yang bernama John Alexander. Cara pembunuhan ni seakan-akan sama dengan mangsa dia yang pertama. Dan selepas ini, Luis dah tak rasa bersalah dah. Apa yang ada dekat dalam kepala otak dia pada masa ni hanyalah untuk melampiaskan nafsu gila dia kepada siapa saja yang dia jumpa. Kebanyakan mangsa Luis adalah budak-budak miskin dan yatim piatu. Modus operandi dia sama je. Dia akan pura-pura offer budak-budak ni peluang pekerjaan ataupun bagi duit ataupun janji nak belanja makan. Kaedah pembunuhan Luis ni menjadi semakin kejam. Pada tahun 1993, Luis mula merobek perut mayat budak-budak ni dan mengeluarkan usus dan menyumbat kat dalam mulut budak-budak ni. Gila. Ada juga mayat ditemui di mana alat kemaluan disumbat di mulut. Gila, Mat. Dah. Aku rasa aku tak nak describe lagi apa benda kekejaman yang Mamat gila ni buat. Teruk tu, serius aku tak tipu. Kalau korang nak tahu, korang boleh search online. Pada 7 November 1998, sekumpulan budak-budak yang bermain bola dikejutkan dengan perjumpaan satu rangka kanak-kanak di dalam kawasan semak. Laporan polis telah dibuat, akan tetapi polis pada masa tu macam buat indah tak indah je lah. 8 hari selepas tu, pada 15 November, bandar Bogota digemparkan dengan berita penemuan satu kubur yang besar yang mengandungi 36 mayat kanak-kanak. Kebanyakan mayat kanak-kanak ini adalah dalam keadaan tak sempurna dan ada kesan diorang diikat dan diseksa. Tak lama selepas tu, diorang discover 41 lagi mayat kanak-kanak di daerah sekitar. Dan beberapa hari kemudian, satu lagi kubur besar-besaran dijumpa di mana 27 lagi mayat kanak-kanak dijumpai. Polis mula dah panas butut. Orang-orang atas dah mula bising bila digesa oleh pihak media dan rakyat tempatan. Ramai ibu bapa yang kehilangan anak sebelum ni tampil di kaca TV dan di dada akhbar. Disebabkan penemuan mayat yang banyak ni, polis memberi teori yang ini adalah angkara kultus yang menyembah syaitan ataupun satu sedikit pemerdagangan kanak-kanak. Tetapi teori ini disangkal oleh pejabat peguam negara kerana menurut bukti yang diperolehi, cara pembunuhan dan senjata yang digunakan semua ni dilakukan oleh satu orang yang sama. Selama 7 tahun, polis memburu pembunuh bersiri ni. Setiap usaha yang dilakukan untuk penangkapan Luis gagal. Polis masih tak tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Luis berjaya memperdayakan pihak berkuasa dengan memberikan impresen yang dia adalah seperti rakyat biasa, seorang family man dan seorang pekerja yang rajin. Pada 6 Februari, polis menemukan 2 lagi mayat kanak-kanak di tengah-tengah kebun tebu. Korang nak tahu tak apa yang lawak? Keesokan harinya, polis jumpa lagi seorang mayat beberapa meter daripada 2 mayat tu. Tak tahulah sama ada si Luis ni betul-betul berani atau betul-betul gila. Tak, korang cuba bayangkan hari ni dah kecoh jumpa 2 mayat dekat ladang tebu tu. Malam tu pula si Badigol ni pergi ke tempat yang sama untuk bunuh seorang lagi. Tak ke gila tu? Mungkin disebabkan dia dah buat benda ni berulang-ulang kali, dia merasakan seolah-olah tak ada siapa yang boleh tangkap dia. Dia menjadi lebih berani dan overconfident. Disebabkan ini, di tempat mangsa terakhir dia tu, dalam keadaan mabuk, dia telah tertidur selepas membunuh budak tu. Tangan dia yang masih ada rokok lagi pada masa tu, telah membakar sebahagian kecil ladang tebu tu. Dalam keadaan kelam kabut, Luis berjaya melarikan diri, akan tetapi dia telah tertinggal wallet, seluar dalam dan kasut. Dalam wallet dia ada resit dan nota yang mempunyai alamat ex-girlfriend dia. Polis pun tak banyak cerita, terus kontak ex-girlfriend si Luis ni. Akan tetapi dia kata dorang dah lama tak berjumpa dan dorang dah break up pun. Dan dia tak tahu ke mana Luis ni pergi. Akan tetapi ex-girlfriend si Luis ni ada memberi sebuah beg briefcase yang berwarna hitam kepada pihak berkuasa. Dekat dalam beg ni, diorang temui beberapa keping gambar budak lelaki dan buku nota yang mengandungi semua detail-detail tentang pembunuhan Luis. Walaupun dengan segala bukti ni, polis masih tak berjaya menangkap Luis. Luis berjaya melarikan diri ke negeri lain. Selama 2 bulan, tak ada apa-apa aktiviti yang mencurigakan berlaku. Akan tetapi pada 22 April di bandar Villa Vicencio, seorang lelaki yang bernama Bonifacio Morero telah ditangkap atas percubaan untuk merogol seorang kanak-kanak yang berumur 12 tahun. Dia telah ditahan dan akhirnya pada 4 Julai 1999, dia dikenal pasti sebagai Luis Alfredo Garavito. Akhirnya, The Beast of Colombia telah pun ditangkap. Setelah disoal siasat, Luis telah mengaku membunuh seramai 140 orang kanak-kanak. Akan tetapi berdasarkan ujian DNA dan bedah siasat kepada mangsa-mangsa, seramai 172 mayat dikaitkan dengan Luis. Akhirnya, Luis didapati bersalah di atas pembunuhan 136 orang kanak-kanak dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1853 tahun dan 9 hari. Akan tetapi sayangnya, sistem perundangan di Colombia hanya menetapkan had maksima hukuman penjara adalah selama 40 tahun saja. Itu dah habis maksimum dah.
Hukuman penjara Louis dikurangkan lagi 22 tahun disebabkan Louis membantu pihak berkuasa untuk mencari dekat mana sebenarnya dia sorok mayat-mayat mangsa dia. So in total dia hanya dipenjarakan selama 28 tahun sahaja. Louis Garavito dianggap sebagai pemegang rekod mangsa paling ramai dalam sejarah pembunuh bersiri. Dia bukan hanya seorang pembunuh, dia juga adalah seorang sexual sadist, pedofilia dan seorang yang mempunyai tahap mental yang tak stabil. Dan sekiranya Louis dilepaskan, adakah Louis akan diserap kembali ke masyarakat? Memang mudah untuk kita sebagai manusia bersimpati dengan zaman silam Louis ni. Dia didera, diseksa dan dibiarkan keseorangan tanpa ada tempat untuk dia mengadu masalah dia. Tetapi pada Abang Boy lah, segala penderitaan dia pada masa lampau bukan lesen untuk dia menyeksa kanak-kanak yang langsung tak ada apa-apa salah pun dengan dia. Bukan sikit mat, 172 mangsa bunuh. Ditambahkan pula sebelum tu, lebih 200 kanak-kanak telah dirogol. Adakah orang macam ni layak diberi peluang kedua? Apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Di situ Abang Boy banyak share video fakta-fakta pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.